Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 25 Mei 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Sumber dalaman UMNO mendakwa tingkah laku Noh Omar di Selangor akhir-akhir ini kurang disenangi, malah menyebabkan sesetengah pemimpin tertinggi berkecil hati. Ini selepas Noh membuat kenyataan mengenai kedudukan kerjasama UMNO Selangor dengan PAS negeri itu menjelang PRU15 tidak lama lagi. Beberapa sumber dalaman UMNO yang dekat dengan kepimpinan negeri dan pusat mendakwa Noh sedang dipantau kerana tidak disenangi selepas mengadakan perbincangan dengan parti lain di luar BN. Menurut sumber yang dekat dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Noh selaku pengerusi perhubungan UMNO Selangor telah bertindak mengikut pertimbangan sendiri. Sumber itu mendakwa semasa mesyuarat Biro Politik UMNO, Noh bersetuju untuk tidak menjalin kerjasama dengan PAS namun membuat kenyataan sebaliknya baru-baru ini. Pada 30 April lalu, Noh secara terbuka berkata, UMNO harus bersekutu dengan PAS di Selangor kerana keadaan politik unik yang wujud di negeri itu. Satu lagi insiden yang menimbulkan persoalan apabila salah seorang orang kuat Noh secara terbuka menjemput Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk diletakkan sebagai calon di Sungai Besar. Pelawaan dibuat Jamal Mat Yunus yang juga Ketua UMNO Sungai Besar itu ditafsirkan kepimpinan UMNO Pusat sebagai satu bentuk perbezaan pendapat dengan kepimpinan parti. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan komen daripada Noh dan Ahmad Zahid mengenai isu tersebut. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menuntut 7 jam tangan manakala isterinya Rosmah Mansor mahu gelang belian emas putih bernilai RM1 juta dipulangkan. Peguam mereka memaklumkan perkara itu kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini semasa pengurusan kes tindakan pelucut hakan terhadap OBU Holdings Sdn Bhd. Gelang dan jam tangan itu antara barang yang disita polis dari premis milik OBU Holdings Sdn Bhd di Kondominium Pavilion Residences pada Mei 2018 yang didakwa berkaitan skandal 1MDB. Sebelum ini, pihak pendakwaan memohon untuk melucut hakkan wang tunai, barang kemas dan aset lain bernilai RM680 juta yang disita daripada kondominium berkenaan. OBU adalah defendant tunggal dalam saman lucut hak utama berkaitan 1MDB. Bagaimanapun Najib, Rosmah dan tukang emas Lubnan, Global Royalty Trading SEL menjadi pihak ketiga. Pada 25 Julai 2020, Najib dan Rosmah memeriksa 306 beg tangan, 401 jam tangan, 16 aksesori jam tangan dan 234 cermin mata yang turut disita dari premis sama. Pada 5 Ogos tahun lalu, UMNO dan Najib menerima wang berjumlah RM114 juta selepas pendakwaan gagal melucut hak wang tersebut dalam saman yang difailkannya sebelum ini. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa baki wang dalam akaun peribadinya lebih daripada mencukupi untuk membayar bil kad kredit tanpa menggunakan dana Yayasan Akal Budi. Zahid berkata akibat kecuaian bekas setiausaha eksekutifnya, Major Mazlina Mazlan, wanita itu membayar bil kad kredit peribadinya menggunakan cek yayasan. Zahid berkata demikian ketika disoal peguamnya Hamidi Muhammad Noh semasa membela diri atas 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Terdahulu Zahid dirujuk dengan baki wang dalam akaun Maybank miliknya di antara 2014 hingga 2016 yang menunjukkan baki minimum sebanyak RM100,000 dan maksimum RM600,000. Penyata kad kredit pula menunjukkan bil kad kredit beliau dalam tempoh sama adalah minimum RM600 dan maksimum RM215,000. Pada perbicaraan sebelum ini, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu memberitahu mahkamah bahawa Mazlina yang diamanahkan untuk menjaga akaun peribadinya dan yayasan telah melakukan pelbagai kecuaian. Antaranya Mazlina gagal memahami dan membaca penyata kad kredit miliknya sehingga menyebabkan lebihan dan kekurangan pembayaran kad kredit. Baik, kita ke perkembangan berikutnya.
Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menggesa SPRM supaya segera membongkar penyelewengan yang dilakukan sepanjang pandemik COVID-19. Anwar turut menyambut baik kenyataan Ketua Pesuruhjayanya, Azam Baki, berhubung usaha untuk membawa pulang setiap sen dana syarikat 1MDB yang dicuri. Presiden PKR itu dalam kenyataannya berkata, SPRM perlu mengambil tindakan pantas mengenai isu itu kerana ia melibatkan sikap negara terhadap rasuah dan penyelewengan dana awam. Semalam Azam mendedahkan beberapa pembelian untuk sektor perkhidmatan kesihatan negara ini ketika wabak COVID-19 melanda terpalit dengan unsur rasuah. Azam berkata pihaknya telah membuka beberapa siasatan terhadap perolehan perkhidmatan perubatan dan penyalahgunaan kuasa dalam mengalihkan bantuan dan pakej rangsangan. Selain itu, katanya siasatan SPRM turut membabitkan penipuan yang berkaitan kuantiti dan kualiti peralatan perlindungan perubatan yang dipalsukan seperti pelitup muka, sarung tangan dan lain-lain. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menggesa jawatan kuasa kira-kira wang negara memanggil Azam bagi memberi keterangan dan maklumat berhubung pendedahannya itu. Menurutnya, sekiranya identiti seorang hakim Mahkamah Tinggi yang disiasat SPRM boleh didedahkan secara terbuka, dia yakin tindakan yang sama boleh diambil dalam kes rasuah yang melibatkan kepentingan orang ramai. Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang mendakwa media cetak tidak mengendahkan kemenangannya di mahkamah terhadap bekas Peguam Negara Muhammad Apandi Ali. Ini selepas Apandi gagal dalam kes samad fitnah RM10 juta yang difailkan terhadap veteran DAP itu berhubung artikel berkaitan 1MDB. Menulis di blognya hari ini, Lim berkata sebaliknya, wajahnya akan terpampang di muka depan media cetak jika Apandi menang kes samad fitnah tersebut. Menurutnya sebelum Mei 2018, laporan mengenainya di dada akhbar cetak hanya berita buruk dan dia kembali tidak dipedulikan selepas kejatuhan PH pada Februari 2020. Bagaimanapun Semakan Awal Malaysia kini mendapati utusan Malaysia dan The Star telah melaporkan keputusan perbicaraan itu dalam edisi dalam talian mereka. Apandi sebelum ini mendakwa artikel yang ditulis Lim membayangkan bahawa dia terlibat dalam skandal 1MDB, seorang yang tidak bermoral dan berintegriti dan telah menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi peguam negara. Pada 23 Mei lalu, Mahkamah Tinggi memutuskan kenyataan Lim itu wajar apabila dia menggesa Apandi menjawab mengapa dia membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak daripada kes 1MDB pada 2016. Hakim Azimah Omar menegaskan Najib telah didakwa di Mahkamah Tinggi pada 2020 dan sabitannya dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan tahun lepas. Berita seterusnya. Perhimpunan Pesara Tentera yang diumumkan pada awal bulan lalu bakal berjalan seperti yang dirancang pada 6 Jun ini. Namun jurucakap Perhimpunan Aman Pesara Tentera tersebut, Abdul Rahman Hussein berkata, terdapat beberapa perubahan yang perlu dibuat bagi program tersebut. Bercakap kepada Malaysia kini, Abdul Rahman berkata, nama program tersebut ditukarkan kepada Reunion Veteran dan sambutan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong selepas pihaknya melihat perkara itu dari sudut undang-undang. Selain itu, program Reunion Veteran tersebut bukan lagi anjuran Persatuan Pesara Tentera tetapi akan disertai di atas dasar individu. Antara tuntutan yang dikemukakan ialah penyelarasan pencen bagi veteran yang bersara sebelum tahun 2004 dan 2013 dan pemberian pencen kepada veteran yang bersara awal. Sementara itu, katanya pihaknya hanya akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein jika ia dibuat secara terbuka seperti debat di antara Najib Razak dan Anwar Ibrahim. Dia mendakwa perbincangan secara tertutup sudah dibuat sebelum ini namun tiada perubahan yang berlaku. Pada 20 Mei lalu, Hishamuddin berkata pesara tentera yang mempunyai tuntutan berkaitan kebajikan mereka boleh berjumpa dengan Kementerian Pertahanan dan bukannya mengadakan demonstrasi. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.